Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama edisi 777. Perikatan Nasional Pinggir Pendidikan Melayu Islam. Antara dua darjat dalam Parlimen Malaysia. Daun ketum ditukar dengan syabu, yaba dan heroin. Barisan Nasional rindu GST, Masjid Kia dipinggirkan. Assalamualaikum dan salam bahagia. Baru-baru ini kecoh dakwaan kononnya sekolah vernacular dipinggirkan dalam peruntukan Belanjawan 2021. Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan menafikan dakwaan itu. Menteri Sumber Manusia itu berkata peruntukan khas bagi sekolah jenis kebangsaan SJK Tamil dan SJK Cina walaupun tidak dinyatakan ketika pembentangan belanjawan sebenarnya terkandung dalam peruntukan Kementerian Pendidikan. Beliau menjelaskan sudah berbincang dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin dan mereka mengesahkan penukaran pendekatan. Sebelum ini kerajaan setiap tahun memperuntukkan peruntukan khas pembangunan sekolah-sekolah Cina dan Tamil berjumlah 50 hingga 100 juta ringgit. Dan kali ini kita lihat dalam pembentangan tiada peruntukan sehingga masyarakat tidak berpuas hati. Dalam pembentangan belanjawan sebelum ini, pengumuman peruntukan sekolah kebangsaan SJKT dan SJKC diletakkan secara berasingan. Tetapi kali ini semuanya diletakkan di bawah peruntukan Kementerian Pendidikan, katanya, seperti dipetik bernama. Dia berkata Menteri Kanan Pendidikan akan mengumumkan pecahan peruntukan secara terperinci untuk setiap jenis sekolah di negara ini dalam masa terdekat. Dalam Belanjawan 2021 Jumaat lalu, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar iaitu 50.4 bilion ringgit atau 15.6% daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan. Begitu laju kementerian bertindak berhubung isu peruntukan bagi sekolah vernacular. Bagaimana dengan peruntukan untuk Universiti Teknologi Mara UiTM, Sekolah Agama dan Tahfiz? Pada Belanjawan 2021, UiTM dicadangkan akan menerima peruntukan sebanyak 1.1732 bilion ringgit berbanding 1.861 bilion ringgit pada Belanjawan 2020. Pengurangan sebanyak 687.8 juta ringgit itu pastinya akan merencatkan pelan pembangunan UiTM dan usaha melahirkan graduan berhadapan norma baharu akibat pandemik COVID-19. Di Malaysian Reserve bertarikh 24 November memetik kenyataan Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Muhammad Azra'i Kasim bahawa pihaknya terpaksa mengkaji semula pelan strategi UiTM 2025 yang baru dilancarkan Februari lalu. Antara yang terbabit ialah program memerlukan pensyarah sambilan seramai 600 orang iaitu 7% daripada 8,000 tenaga pensyarahnya di seluruh negara. Dalam bahasa mudah, kualiti akademik graduan akan terjejas teruk jika 600 pensyarah UiTM separuh masa ditamatkan. UiTM adalah satu-satunya pusat pengajian tinggi awam yang mempunyai kampus cawangan terbanyak iaitu 35 cawangan kampus di seluruh negara serta mempunyai seramai 153,861 orang pelajar sepenuh masa, 160,131 orang pelajar separuh masa dan 288 orang pelajar luar negara. Presiden Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Teknologi Mara atau UTIMAS, Profesor Madya Abdul Rahim Awang berkata pengurangan dana akan memberi kesan kepada proses pelajaran dan pengajaran selain menjejaskan peluang penyelidikan serta kerjasama dengan masyarakat luar. Beliau percaya itu antara perkara yang perlu diberi perhatian kerana ia akan membantutkan perkembangan universiti yang memerlukan peruntukan keuangan besar selain usaha sama serta sokongan dari dana sampingan yang lain, ujarnya lapor bernama.
Turut menerima nasib malang ialah peruntukan untuk sekolah agama dan tahfiz yang hanya 29 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit yang diberikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad berkata, Perikatan Nasional yang berbangga dengan gelaran Kerajaan Melayu Islam tidak mampu menandingi belanjawan yang diperuntukkan semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Ketika kerajaan berkata mahu membantu Bumiputera, Melayu dan Islam, peruntukan untuk sekolah agama dan tahfiz jauh lebih rendah dalam belanjawan ini berbanding peruntukan ketika Pakatan Harapan yang Menteri Keuangannya dituduh dengan pelbagai kata nista kerana dia adalah pemimpin DAP. Ujar Khalid dalam satu kenyataan. Kenapa tidak ada ketelusan dalam peruntukan untuk sekolah vernacular? Apalagi alasan Perikatan Nasional selain daripada meminggirkan pendidikan Melayu dan Islam. Bekas Menteri Kesihatan Kerajaan Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mempertikaikan kenapa seorang menteri hanya diberikan 20 minit untuk menjawab soalan yang diajukan kepada kementerian masing-masing. Kata Zulkifli, keputusan Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun itu tidak diasaskan daripada pembuktian kajian sains dan perubatan. Beliau mengakui kajian pakar-pakar kesihatan di Harvard Public Health Department mendapati kalau seseorang itu punya gejala dan positif COVID-19, satu batuk sahaja daripada pesakit itu akan mengeluarkan dan merembeskan tidak kurang daripada 3,000 titisan respiratory droplets. Kalau bersinnya akan menghasilkan 30,000 droplets dan jutaan virus partikel yang dihamburkan dan dirembeskan. Bagaimanapun, kata Zulkifli, ahli parlimen pada setiap 2 minggu dikehendaki untuk menjalani Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR, iaitu ujian virus COVID-19. Selain daripada itu, setiap langkah telah kita lakukan termasuk sanitasi Dewan. Namun Datuk Speaker, kami semua setiap 2 minggu dikehendaki untuk menjalani RT-PCR, the gold standard dalam menjalani ujian untuk mengesani virus SARS-CoV-2 itu. Dan selain daripada itu, setiap langkah telah kita lakukan, termasuklah untuk sanitize this Dewan yang mulia ini. Sementara itu, Menteri pula apabila bercakap di Parlimen telah mengelakkan 3 situasi, iaitu tempat tertutup, tempat terkurung, ruang sesak dan perbualan dekat. Ini adalah seorang menteri dalam jarak yang jauh antara kita dalam satu dewan yang telah pun disanitasi. Saya mempertikaikan kenapa kita dikekang. Seorang menteri hanya diberikan masa 20 minit kerana ia tidak berpandukan sains dan pembuktian kajian perubatan, ujarnya dalam satu kenyataan. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mempersoalkan had masa 20 minit bagi sesi soal jawab menteri dalam sesi penggulungan rang undang-undang perbekalan atau belanjawan 2021 itu. Menteri beri penjelasan terima kasih, tapi ini bukan nak dengar kuliah menteri. Parlimen ini tempat perbahasan. Kalau kita tak benarkan masuk, tunggu dia baca executive summary 20 minit. Kemudian baca teks, tak payah jadi ahli parlimen, ujarnya. Parlimen ini tempat perbahasan. Ya. Kalau kita tak benarkan masuk satu, keduanya tunggu dia baca executive summary 20 minit, kemudian baca teks, tak payah jadi ahli parlimen. Menurut beliau, peranan parlimen terutama masa jawapan menteri ialah membahas, mencelah, mempertikai, mempersoal. Ini tidak mungkin berlaku dalam masa 20 minit. Ahli parlimen hadir di parlimen bukan hendak mendengar ceramah menteri. Namun, dalam kekecohan tentang had masa menteri kerana ketakutan kepada gejala COVID-19, tiba-tiba ahli parlimen Keningau, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, muncul di parlimen. Walaupun beliau sepatutnya masih menjalani kuarantin setelah kembali dari Sabah. Presiden Parti Solidariti Tanah Airku atau STAR mendakwa beliau mendapat pelepasan awal Kementerian Kesihatan KKM daripada menjalani pemantauan dan pemerhatian mengikut Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tiba-tiba Kerajaan Perikatan Nasional melonggarkan SOP dengan tidak memerlukan pengembara dari Sabah menjalani kuarantin kendiri seperti dalam kes Jeffrey Ketingan. Ahli Parlimen Warisan Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis menyifatkan langkah kerajaan adalah bagi menutup kesalahan Jeffrey G. Ketingan. Beliau berkata ahli Parlimen Keningau itu gagal memenuhi tempoh kuarantin selama 2 minggu seperti yang diperuntukkan kerajaan terhadap mana-mana individu yang masuk atau keluar Sabah.
Saya berada di Kuala Lumpur sejak 15 Oktober untuk memenuhi syarat 14 hari kuarantin dan tidak pernah balik kawasan sehingga sekarang. Tiba-tiba tadi, bila kita persoal kehadiran Keningau yang belum sampai 14 hari, terus ubah SOP ke? Soal beliau dipetik media. Inilah amalan antara dua darjat tahap tertinggi yang berlaku di Malaysia. Ia berlaku di Dewan Rakyat Yang Mulia. Adakah menteri takut mati kerana tidak dapat menjawab soalan ahli Parlimen Pembangkang? Sementara rakyat yang jujur kehilangan pekerjaan dan merayu kerajaan membenarkan pengambilan sehingga 10,000 wang mereka dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP Nun di utara tanah air, ada yang berpesta jenayah penyeludupan. Kita hairan apa yang bermain di dalam otak mereka yang memilih jalan salah dalam meneruskan kehidupan. Rakyat terkejut dan terus bersedih mendengar berita seorang anggota pasukan Gerakan Am PGA dari Batalion Senoi Prague terbunuh dalam kejadian berbalas tembak dengan penyeludup daun ketum dan ubat batuk di sempadan Malaysia Thailand. Polis dilaporkan menahan 2 penyeludup warga Thailand yang disyaki terlibat dalam kejadian berkenaan. Ketua Polis Perlis Datuk Surina Saad berkata pihaknya dimaklumkan 4 lagi suspek ditahan pihak berkuasa Thailand di negara jiran itu. Daripada 4 tangkapan dibuat penguatkuasa Thailand, 3 penyeludup dilaporkan cedera dan seorang yang membantu mereka turut cedera. Katanya dipetik bernama. Menurut beliau, siasatan awal mendapati kejadian yang berlaku di tembok sempadan 9 melibatkan 13 penyeludup. Berikutan itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata dadah merupakan musuh utama negara kerana penjawat awam turut terperangkap olehnya. Dalam satu sidang media, beliau mendedahkan sejak Januari lalu seramai 277 anggota PDRM ditahan atas pelbagai kesalahan berkaitan dadah. Kata beliau, itu baru polis, belum lagi anggota penjawat awam dalam sektor lain. Menurut beliau lagi, daun ketum dan ubat batuk yang diseludup ke Thailand itu ditukar dengan syabu, yaba dan heroin untuk diedarkan di sini. Anggota Senoi Prague Bridget Utara yang terbunuh, Korporal Baharudin Ramli, kata Abdul Hamid adalah seorang yang berintegriti tinggi dan beberapa kali menerima anugerah cemerlang sepanjang perkhidmatan. Rakan setugas mangsa Korporal Tino Rihan yang turut cedera parah juga pernah menerima sijil cemerlang. Beliau menafikan kejadian tersebut dengan deal gone sour atau apa-apa perbuatan rasuah. Apakah pengajaran dan rumusan yang boleh didapati daripada kejadian berkenaan? Jelas itulah pengkhianatan besar yang dilakukan oleh rakyat Malaysia sendiri yang ingin cepat mendapat kekayaan. Penyeludupan dadah digunakan sebagai pendekatan untuk cepat kaya dengan kerjasama penjawat awam yang rasuah. Pada masa yang sama, penyeludup ini memangsa anggota penjawat awam demi kelangsungan perbuatan jenayah kejam mereka. Menurut laporan, pada tahun 2019, kira-kira 3.2 juta keluarga di negara ini tinggal di kawasan berisiko tinggi di mana persekitaran kehidupan yang tidak kondusif menjadi penyumbang kepada penyalahgunaan dadah. Justru kerajaan perlu mengutamakan aktiviti memerangi dadah ini secara berterusan dari segi pendidikan, pencegahan, rawatan dan pemulihan serta penguatkuasaan. Ia bukan semata-mata kempen poster dan ucapan ahli politik. Lebih-lebih lagi, trend penggunaan dadah kini beralih kepada sintetik seperti syabu dan ekstasi serta pil psikotropik. Kesan mudaratnya lebih berbahaya daripada dadah organik kerana dadah-dadah jenis sintetik ini mempengaruhi tingkah laku kepada pengguna dan penagih dadah yang menggunakannya. Bukan rahsia bahawa sebahagian besar jenayah-jenayah ganas yang berlaku di Malaysia seperti membunuh berpunca daripada pengambilan dadah. Berapa ramai lagi rakyat Malaysia harus mati baru pemimpin sedar masalah dadah adalah serius berbanding membeli Mercedes-Benz baharu dengan menggunakan duit rakyat. Apa salahnya cukai jualan dan perkhidmatan SST yang dilaksanakan Kerajaan Pakatan Harapan ketika rakyat sedang terkial-kial mencari sesuap nasi untuk menyambung kehidupan? Tiba-tiba seorang pemimpin UMNO yang pernah berkata cukai barangan dan perkhidmatan menurunkan harga barang kini bercakap mengenai keinginan untuk mengembalikannya. Siapa lagi kalau bukan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Cadangan menggunakan semula cukai GST umpama mimpi ngeri buat rakyat, kata Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil. GST jika dilaksanakan semula walaupun selepas ekonomi pulih tahun
hadapan akan terus menekan kuasa beli rakyat yang telah terjejas teruk sejak awal tahun ini. GST dikenakan ke atas majoriti barangan dan perkhidmatan di pasaran dan sebelum ini cukai regresif itu telah dikenakan ke atas lebih 60% barangan dalam bakul indeks harga pengguna berbanding harga 30% di bawah SST, ujarnya dalam satu kenyataan. Untuk rekod sebelum tahun 2018, Kerajaan Barisan Nasional telah mengenakan GST ke atas pelbagai barang keperluan asas termasuk sardin dan produk tenusu. Ternyata tiada barangan yang turun harga. Kerajaan Pakatan Harapan menunaikan janji manifesto dan memahami kelemahan GST dengan memansuhkannya. Saya menggesa Kerajaan Perikatan Nasional merupakan hasrat mengkaji semula pelaksanaan GST ini. Biarlah rakyat kembali stabil dari aspek kos sara hidup dan mengukuhkan kembali simpanan mereka untuk beberapa tahun akan datang. Jangan pula tangan kanan memberi bantuan prihatin rakyat, tetapi tangan kiri merampas kembali wang tersebut dalam bentuk GST, kata Faiz. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu berkata, terdapat banyak cara lain untuk mengukuhkan aliran tunai negara selain GST. Bila mencadangkan pengenalan cukai Capital Gains Tax atau CGT atau cukai keuntungan modal. Menurut Faiz, ketika ini keuntungan modal tidak dikenakan cukai kecuali atas penjualan hartanah ataupun real property gains tax. Keuntungan berjuta-juta ringgit yang dijana di pasaran saham misalnya tidak dikenakan sebarang cukai kecuali atas dividen yang diterima, tegasnya. Beliau menjelaskan CGT boleh dilaksanakan secara tingkat ke atas transaksi saham di pasaran modal Malaysia. Misalnya kadar CGT bagi keuntungan yang melebihi RM100,000 daripada penjualan saham dikenakan lebih tinggi berbanding kadar cukai untuk keuntungan di antara RM50,000 dan RM100,000. Pada masa yang sama, cukai CGT atas keuntungan di bawah RM50,000 boleh dikecualikan supaya ia dapat menggalakkan lebih ramai pelabur runcit baharu berjinak dalam dunia pelaburan, katanya. Beliau juga menyenaraikan beberapa jenis aset yang boleh menggunakan konsep tersebut seperti barang kemas, pelaburan, unit trust, bond atau sukuk, barang antik bernilai tinggi dan sebagainya. Barang-barang ini dipercayai tidak membebankan rakyat terbanyak yang cukup terkesan dengan pandemik COVID-19. Cukai CGT secara peringkat dan juga berdasarkan tempoh pegangan aset akan memastikan hanya individu yang menjana keuntungan atas modal yang tinggi melebihi paras tertentu dikenakan cukai. Ini seterusnya dapat menjaga kebajikan golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Pendek kata, cukai ini hanya dikenakan kepada golongan kaya sahaja. Jom China bersetuju bahawa Malaysia memerlukan cukai yang progresif, bukannya GST yang dikenakan ke atas semua golongan, termasuk pengusaha kecil seperti Makcik Kiah yang terpaksa menaikkan harga barangan perniagaannya. Ini belum disebut golongan OKU. Janganlah menindas rakyat dengan sistem pencukaian yang telah pun ditolak oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Tidakkah Ahmad Maslan sedar bahawa GST yang dilaksanakan Kerajaan Barisan Nasional dahulu telah secara keseluruhannya menaikkan harga barang dan perkhidmatan? Perlu diingat, rakyat benci GST dan rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layari portal jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.